Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kisah 9 suku malam. Seperti biasa, kita akan bercerita mengenai kisah suka duka pusaka lah. Ya. Jadi kisah kali ini daripada saya. Sebelum kita mulakan, tolong like, komen dan share video ni untuk dimanfaatkan oleh kawan-kawan ataupun orang di luar sana, ya. Okey. Jadi kisah yang saya nak share ni adalah kalau tengok tajuk dia kan, lagi wasiat terbatal, ya. Yang ni faham ada tajuk dia kan. Jadi ramai orang buat wasiat, ya, dalam Malaysia sendiri, ya, di kalangan orang Islam kita sendiri. Saya estimatekan, ya, mungkin kalau tak sampai 1 juta, mungkin juga lebih 1 juta orang-orang Islam yang membuat wasiat. Ya, tak ada masalah, itu bukan masalahnya. Masalahnya ada besar kemungkinan wasiat itu boleh terbatal. Itu kena faham. Mengapa terbatal? Itu kita mengapa terbatal, kita kena dengar cerita ni, contoh cerita ni, ya. Okey, seperti biasa, saya memang selalu buat kaunseling lah. Saya buat kaunseling sekarang ni masa PKP ni, memang kaunseling kita secara online lah, tetapi sebelum ni kita sebelum PKP ni kita buat kaunseling di rumah waris lah, ya. Okey, kisah ni mengenai satu kes di mana seorang lelaki lah, dewasa, suami, ya, meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang isteri. Okey, dia tak ada anak. Dia ada seorang anak angkat, ya, dan dia masih ada ibu dan juga beberapa orang adik-beradik. Okey. Jadi ceritanya saya pergilah pergi kaunseling ni, dijanjikan pukul 9 malam, 9 malam. Jadi saya pergi bersama 2 orang, perunding kami lah, jadi tempat yang pergi tu agak sukar nak cari, alamat sukar, berbelit-belit juga, ya, tapi kami dapat sampailah di lokasi selepas buat call beberapa kali kan, dengan salah seorang waris tu. Okey, lepas tu tapi masa hampir sampai tu, kami melalui sebuah surau lah, ya. Masa tu dah hampir pukul 9, ya, isyak pun dah habis, waktu isyak lah, ya. Tapi masih lagi orang baru nak start sembahyang isyak. Maksudnya mungkin dia ada kuliah maghrib, sebelum tu. Okey. Kemudian kami sampai. Semua waris dah hadir. Semua waris dah hadir kecuali seorang, abang lah, Alung. Alung masih tak hadir, ya. Yang lain tu dah hadir lah, ya. Ibu memang dah di situ sebab rumah dia kan. Dan adik-beradik lain pun dah ada, ya. Jadi kami terpaksa tunggulah, ya, hampir setengah jam. Dalam 9.30 tu barulah Alung tu sampai rumah. Jadi dia berpakaian kemas, lebih kurang macam saya lah, sebab dia sebenarnya tadi dia yang tadi salah seorang kat masjid tadi lah, dia kata tadi dia lambat sebab ada kuliah, ya. Ada kuliah, baguslah kan, ada kuliah. So dia pun berpakaian macam saya lah, berkurta, berkupiah kan. Okay, seorang yang baik lah kan, betul. Jadi okey, tak apa, kita tadi memang terpaksa tunggu dia lah tadi, sebab yalah abang Alung kan, selalu macam tu lah kan. Jadi saya pun memulakan majlis, masa tu dah 9.30. Okey, bila memulakan majlis tu, kita perlu dapatkan fakta semula kan. Okey, dia ada dua perkara. Satu perkara adalah sebenarnya abang Alung tu, dia dah bertindak untuk buat permohonan, di Pejabat Pusaka Kecil, ya. So dia dah dapat surat, dia dapat surat daripada Pusaka Kecil tentang tarikh bicara tu. Okey, tapi masa tu dia tak bawa, jadi dia tak bawa, jadi dia minta isteri dia pergi ambil naik motor.
Okey, sementara tunggu tu kita berbincang lah. Masa yang sama, dia menunjukkan ada satu CJ Faraid, CJ Faraid yang dia dapat daripada Mahkamah Syariah lah. Okey, jadi saya pun buat pengiraan jugalah. Saya memang dah buat pengiraan lah sebelum berjumpa waris pun. Saya dah buat pengiraan bahagian isteri, tak ada anak 1/4 kan. Lepas tu ibu 1/6, yang lebih tu adik-beradik lah, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian kan. Itu faraidnya ya. Tapi masa saya buat tu, bila saya tulis semula, saya tengok mengapa hasil pengiraan tak sama dengan pengiraan yang saya kira. Ya. Jadi saya pun referkan CJ Faraid tu kepada salah perunding kami lah, yang senior lah, untuk check double check betul ke pengiraan CJ Faraid ni ataupun saya yang salah kan. So dia pun check lah, tapi saya teruskan jugalah, saya teruskan pengiraan. Okey, itu satu cerita. Kedua cerita adalah kemudian setelah menunggu isteri abang Along tadi sampailah, sampai. Yang ini saya nak share sikit lah. Sesuatu berlaku. Okey, dia sampai je, tiba-tiba je dia naik motor. Tiba-tiba je kita dengar bunyi dia meraung, Allahu Akbar, meraung kesakitan. Rupanya jatuh di motor. Maksudnya dia nak tongkat ke motor kan, macam itulah, jatuh motor. Yang menghairankan saya, saya lah, mungkin saya seorang je hairan, adalah masa tu saya spontan bangun bersama Along tadi, pergi tengok dia lah. So Along tu okeylah, tolong isteri dia. Tapi yang mengherankan saya tu, lepas tu Along tu dah ambil isteri dia, bawa masuk. Yang mengherankan saya masa tu adalah tak ada seorang pun waris yang bangun, baik yang lelaki baik perempuan. Lelaki mungkin lah kan, mungkin dia segan ke apa sebab perempuan yang jatuh, tapi yang walaupun perempuan pun tak ada seorang pun pergi keluar menengok, menolong. Itu saya pun masa tu pelik lah kan, saya pula yang bangun kan. Okey, lepas tu termasuk perunding kami walaupun perunding kami perempuan ya. Jadi bila masuk, dia uruskan isteri dia ya. Lepas itu dia duduk semula. Yang lagi saya heran adalah tak ada seorang pun bertanya. Macam mana, okey ke kan. So sesi itu diteruskan saja, seperti tak ada apa yang berlaku ya. Okey, saya kata okey, pelik juga ni kan, tapi kita teruskanlah. Alright, so arwah tadi sebenarnya masa hidupnya ya, dia tahulah, dia seorang yang bertanggungjawab lah, sayangkan isterinya ya. Jadi dia merancang baguslah kan. Dia merancang, dia buat wasiat, so segala harta-hartanya nombor satu, dia melantik isteri sebagai pentadbir. Lepas tu segala harta-hartanya ya, dia wasiatkan kepada isterinya. Dia ada biasalah rumah yang tempat ibu dia pun tinggal di situ ya. Lepas tu ada kereta, lepas tu ada akaun bank dan juga pelaburan. Okey, so dia ada jugalah insurans takaful itu dah dinamakan isterinya. Jadi perancangannya sangat bagus. Okey, seorang yang bertanggungjawab sayang, sebab dia tahulah risiko tadi, jika dia meninggal dan isteri tu bahagiannya hanya 1/8, 1/4 sebab tak ada anak. Okey, jadi dia pun wasiatkan untuk tinggalkan harta tu pada isterinya ya. Okey, jadi saya pun membuka wasiat tu, saya pun menerang kepada waris lah, ini hasrat arwah ya. Ini hasrat arwah. Jadi apa kata kita menghormatilah menghormati ya. Lagipun isteri pun memang sangat memerlukan sebab dia pun tak ada pekerjaan dan dia juga ada anak angkat lah yang dia kena jaga kan. Okay.
dan okeylah sebab dia duduk rumah apa tu, jadi dia perlulah, bukan, dia perlu. So tapi saya terangkan juga, ni wasiat ni perlu persetujuan semua waris-waris faraid lah. Ini pun yang mendengar pun kena faham bila kita cerita pasal wasiat ni, wasiat ni adalah untuk orang Islam dia lain sikit maksud dia lain sikit kegunaannya dibandingkan dengan wasiat untuk orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, bila dia buat wasiat, waris kena ikut lah, waris kena ikut 100% wasiat. Tapi untuk orang Islam, dia jauh beza. Bila kita cakap wasiat tu maksudnya bukan pembahagian kepada waris. Kalau kita contoh tadi dia ada anak angkat, dia boleh wasiatkan harta tu kepada angkat, tapi tak wasiatkan. Anak angkat tu pun bawah umur lah, kecil lagi, jadi dia tak wasiat kepada angkat, tapi dia wasiat kepada isteri dia. So bila kita wasiat kepada isteri, ataupun siapa saja waris kita, macam kes dia tu, dia wasiat sama ada ibu dia ke, isteri dia ke, atau adik-beradik dia, adik-beradik pun waris dalam kes dia. So waris-waris lain perlu setuju. Jadi kita buat sesi kaunseling tu adalah tujuan dia adalah untuk dapatkan muafakat waris, untuk semua waris-waris bersetuju, kan? Bila bersetuju, dan wasiat itu boleh dilaksanakan seperti yang dihajatkan. Jadi saya pun menerangkan fungsi wasiat, menerangkan hasrat arwah dan sebagainya, dan saya pun bertanya seorang persorang, seorang waris yang di situ. Saya mula dengan ibunya. Puan, ini arwah anak tuan, dia nak diwasiatkan semua harta dia kepada isteri dia. Puan setuju ke? So, ibu dia cakap tak ada masalah, kata. Saya setuju, dia kata. Kalau itu hasrat dia lah. Okey. So alhamdulillah, dia kata. Lepas tu saya pun pergi daripada seorang adik-beradik, semuanya bersetuju. Tapi bila orang bersetuju, saya akan tanya baliklah. Saya kata, faham tak? Reda tak? Dan saya tanya juga, mengapa bersetuju? Kan pelik kan? Tapi itulah saya tanya, mengapa bersetuju? Kan? So tapi sebelum tu saya memang ada terangkan supaya waris bersetujulah sebab itu hasrat arwah, kan? Hasrat arwah. Dan saya juga menerangkan sebenarnya mungkin arwah dia tidak faham betul-betul konsep hibah ni, konsep wasiat ni, itu yang dia wasiat kepada isterinya. Sebenarnya untuk orang Islam, solusi lebih baik untuk waris adalah menghibahkan hartanya, kan? Tapi dia wasiatkan, tak ada masalah, kan? Masalahnya adalah perlukan hujung waris. Jadi saya pun juga terangkan, kalau waris lepaskan hak, sebenarnya tak rugi pun, dia orang akan dapat itu, seolah dia menghadiahkan bagian faraidnya kepada orang yang lebih memerlukan. Dalam kes ni isteri lah, arwah, dan juga kita dapat menghormati hasrat arwah lah, kan? So bila saya tanya seorang-seorang, dan semuanya menjawab, kami, saya saya nak menghormati hasrat adik saya. Ada cakap hasrat abang saya, saya kata alhamdulillah, baguslah. Saya kata itu jangan rasa rugi. Saya kata itu puan telah membantu waris yang lebih memerlukan, dan juga dapat melaksanakan ataupun merealisasikan hasrat arwah lah, kan? Okey. So sampai kepada abang Along ni. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, kalau dibandingkan abang Along tu dengan adik-adik yang lain, adik-adik tu nombor satu, bila saya sampai semua dah ready dah. Tapi apa yang saya nak komen adalah mereka berpakaian biasalah, biasa macam orang kampung berpakaian. Dan saya pun kadang terdetik lah masa tu, dia orang ni sebenarnya dah tu
maaf lah, dah ke solat isyak ke kan, sebelum dia menghadiri majlis ni kan, dia macam apa, seolah macam baru masuk isyak tapi mereka dah hadir, dah menunggu dah, dah menunggu dah. Mungkin lah, mungkin dia nak sembahyang kendian, tak apalah. Tapi poin dia, kalau compare dengan Abang Alun tu memang nampak apa, orang masjid lah, senang cakap kan, masjid. Okay. Jadi kita expect respon yang lebih baik lah daripada abang. Okay. Right. So bila saya tanya abang tu, so macam mana tuan, semua adik-beradik, mak semua dah apa, bersetuju untuk melepaskan hak kepada isi arwah. Agak-agak apa dia awak? Kalau saya nak ambil bahagian faraid saya, boleh kan? Tak dosa kan? Saya dengar, okey, betul. Tapi saya terkejut lah sebenarnya. Saya terkejut. Sebab kalau compare, dari pandangan saya lah, masa tu kalau compare dengan adik-adik dia, adik-adik dia lebih memerlukan. Bukan kata isteri tu memang memerlukan lah kan. Tapi adik-adik dia lebih memerlukan. Dia nampak lebih segak, nampak lebih, kalau bahasa kasar kita cakap macam berjaya lah daripada adik-adik. Adik dia macam orang kampung lah, kata memang kat kampung pun, tapi dia lebih nampak steady lah, nampak kan. Okay. So saya kata, ya, boleh, itu hak tuan, tak ada masalah. So saya kata, tak apa, yang lain yang nak lepas hak, dia hanya bagian faraid tuan je lah, tuan boleh dapat. So lepas pengiraan tadi saya cakap tu, dia dapat nilai dia dalam 20,000 lebih, 25 je tu. Tapi tu pengiraan, itu saya nak komen sini, pengiraan tu sebenarnya pengiraan yang saya ikut dengan CJ Faraid tadi. Okey, ikut dengan faraid saya. Saya masa tu tak berani nak cakap yang betul je, sebab yes, CJ Faraid kan, kena ikut lah kan. So tapi hati saya tak sedap juga kan, tak sedap juga. So lepas tu okeylah. So lepas tu kalau tuan nak ambil, tak ada masalah. So maknanya arwah pun ada tinggalkan wang. Jadi dari pengiraan kita, bahagian tuan ni dalam 20,000 lebih. Okey. Tapi lepas tu saya nyatakan jugalah, tapi isteri ni dia ada hak untuk tuntut harta perceraian juga tuan. Kan? Kalau dia tuntut tu, maksudnya separuh tu boleh jadi hak dia lah, baru kita bagi faraid. So yang bahagian tuan ni akan jadi separuh lah, yang mana dalam 12,000 macam tu, 13,000. So dia pun macam terkejut, dan juga terus tak setuju, tapi lebih dari tu, even masa 20,000 pun dia tak setuju. Lepas tu sebab dia punya expectation sebenarnya, dia tengok duit yang arwah tinggal tu agak banyak juga. Okey, dia punya kira kasar tu seolah macam dia akan dapat dalam 100,000 lebih. Bayangkan tu kan. Okey. So dia masih ragu-ragu dengan saya punya pengiraan, tapi dia kata tak apa, saya akan check lah, saya ada kawan lawyer lah benda tu kan. Lepas tu saya kata tak apa, tak ada masalah. Dia kata check lah, tapi untuk urus pusaka ni, sebab apa tu, kami datang, kami boleh bantulah, bantu. Dia tak apa, itu nanti saya yang uruskan, sebab dia yang mulakan, betul lah. Saya kata tak ada masalah, tuan jadi pemohon, tak ada masalah. Tuan dah submit, kita hanya bantu untuk dapatkan sign borang persetujuan dan collect dokumen dan submit lah semua tu, So lepas tu benda tu bahaya di situ, maksudnya dia macam senang cakap lah, dia nak nak masih berkeras, senang cakap lah. Saya tak kisah pun dia nak uruskan sendiri ke, tapi yang apa yang berlaku lepas tu, berlaku itu, sebelum tu saya cakap kalau macam tu, saya kata saya nak nasihatkan isteri tu sebenarnya boleh tuntut harta perceraian, boleh proceed, itu pulang lah, saya kata kan, itu ada hak dia lah. So saya kata kalau kita dah agree sekarang, senang kata kan, sebab bila nanti tuntut harta perceraian, nanti semua duit kita beku lagi, melambatkan proses. Itu yang saya cuba terangkan lah. Tapi dia masih berkeras lah. Saya kata tak ada masalah, saya hanya orang tengah je, saya hanya nasihatkan. Okey, benda tu berakhir
di situ saja. Ya, tapi satu benda yang berlaku yang saya nak cakap adalah saya first time buat counselling sampai 3 jam. Daripada 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 malam baru habis. Habis pun bagi saya tak cantik lagi lah. Jadi menghabis banyak masa tapi akhirnya masih tak cantik lah. Tapi dia ada isu dia sebenarnya. Dalam kes tu isteri arwah tu sebenarnya kalau dia berkeras dia sebenarnya boleh je boleh bertindak jugalah boleh kata bincang baiklah tetapi sebenarnya isteri arwah pun takut dengan abang ipar. Itu dia. Okey, so cerita sampai situ saja. Jadi saya kata okey, kami dah lewat sangat malam saya leave lah untuk dia orang berbincang. Nak urus sendiri tak ada masalah. Saya hanya datang untuk dapat rumah pakar waris lah. Dia satu lagi benda, masa mereka nak melafazkan kata lepas hak tu, dia setiap kali akan cuba interfere lah. Mak bukan tahu apa pun. Mak jangan lepas hak, mak bukan tahu apa pun. Faham Saya kata mak guna akal dia tahulah akal dia. Kalau nak lepas hak dia nak itu hak dia lah. Tuan tak boleh lah macam ni katakan. Tapi dia insist macam tu seolah dia tak benarkan mak dia dengan adik-beradik lain melepaskan hak. So saya tak boleh buat apalah sebab benda tu sebab itu yang masalahnya bila kita ada yang along macam tu kan. Dia along dia selalu minta maaf lah siapa yang along kat luar sana kan. Bukan semua along macam tu tapi banyak kes jugalah. Banyakkan along ni bila dia yang paling tua ni dia rasa macam authority kat dia lah. Contohnya patutnya dia kena hormatilah isteri arwah tu kan untuk urus pusaka. Patutnya bincang isteri arwah tu jadi pemohon ke bagai ke, tapi dia pula yang berlebih-lebihan dalam kes tu kan. Dia dah siap dah pergi ambil CJ Faraid dan sebagainya, tapi sebenarnya untuk pusaka kecil tak perlu pun ambil CJ Faraid. Jadi apa yang berlaku lepas tu, saya cek balik dengan pendengar saya, apa cerita CJ Faraid tu. So kita sebenarnya cek pengiraan Farid senang je. Kita ada software kan, cek. Ini lagi pun benda ni common sense je. Common sense, tak ada anak 1/4 lah kan. Mengapa Mahkamah Syariah kata 1/8. So isu dia macam ni. Kalau mana orang yang akan pakai, tentu Mahkamah Syariah kan. Tapi dia punya isunya adalah satu, ada waris yang akan dinaik, betul tak? Ini sebab walaupun Mahkamah Syariah, saya bukan kata Mahkamah Syariah semua macam ni, tapi sebab Mahkamah Syariah ke siapa ke lawyer ke siapa ke, saya sendiri pun kita manusia, kita boleh buat silap kan. Tapi dalam kes ni kesilapannya kalau tak tahu, benda ni orang ikut saja, so akan ada orang yang terniaya lah. Dalam kes ni isteri sepatutnya dapat 1/4, dia ke Farid dah jadi 1/8, betul. Dan yang lain pula akan termakan terbatil sebab bukan hak mereka. Itu yang bagi saya sangat mengerikan lah. Tapi saya nasihatkan isteri tu pergi bawa CJ Farid tu balik ke Mahkamah Syariah untuk betulkan. Itu dia. Lepas tu lah. Okey, itu pertama. Kedua, saya pun tertanya pada perunding, apa pasal tadi masa isteri Along tadi masa sampai, korang tak ada pergi tengok dia ke, ataupun tengok tak ada seorang pun bangun tolong, hanya dia saja dan saya pula. Saya pun segan lah kan, saya orang luar, tiba lelaki lah tu datang nak tengok tolong kan. So dia orang pun tersenyum lah, senyum pun bercerita. Sebenarnya ada cerita belakang lah, itu sebabnya perlunya kaunseling, perlu pembincangan tu. Sebab apa yang berlaku selepas arwah tu meninggal, isteri Along tu pergi jumpa isteri arwah tu, menjerit-jerit, merayu-rayu, tak tahu lah apa perkataan saya nak gunakan. Dia kata dia nak kereta arwah tu. Arwah tu bawa beli kereta lah, kereta Myvi.
dia nak kereta arwah tu. So isi arwah lagilah memerlukan kereta tu kan, tapi dia nak juga kereta tu. Dia tak tahu, mungkin masa hidupnya dia dah pandang kereta ni, dia pandang kereta tu comel lah, biasanya Myvi kuning kan, perempuan yang suka kot kan, dia nak kereta tu, rayu-rayu dia. Tapi tentulah isi arwah tu tak boleh buat decision tu kan, sebab perlukan persetujuan semua waris. Jadi bila perbincangan tu bila nampak bahagian tu dapat hanya dalam 20,000 lebih, dan saya kata kalau harta berjarian tinggal 10,000 lebih, rasanya dalam dia punya mind ataupun even dalam Along tu, sebenarnya Along tu tak 100% bersalah lah, tetapi Along tu itu biasalah yang berlaku dengan fikir pusaka adalah diinfluence oleh pasangan lah. Dia buat decision tu, nak ambil faraid lah bagainya, dan tak nak muafakat, nak urus sendiri. Dia macam masih percaya seolah dia boleh dapat bahagian yang besar sebagai Along. Itu dia. Itu pemahaman kebanyakan orang di luar sana kan. Jadi dia tak setuju dengan saya punya result muafakat tu. Dan jadi dan barulah saya faham mengapa Along bersikap macam itulah. Bukan kita kadang-kadang tengok orang macam tu mungkin dalam keadaan terpaksa. Sebab ada yang influencekan dia untuk buat decision tu. Saya rasa kalau dia sendiri yang buat decision betul-betul, mungkin dia tak kisah pun kan, dia tak perlu pun. Tapi sebab dia pun sayang isteri dia nak tolong, macam seolah isteri dia nak kereta tu, dia nak pastikan dapat duit cukup kan. Kalau tak dapat kereta pun sebenarnya bagi dia nak kereta tu, nak duit tu, macam tu lah kan. So tak apa, itu cerita je lah. Jadi saya pun tak tahu cerita tu masa buat counselling, jadi saya pun tak yalah, susah saya jadi confused juga malam tu. Okey. Jadi itu saja cerita saya. Untuk pengetahuan, kes tu tak selesai lagi. Bayangkan tu, kes tu tak selesai. Dia both side lah, both side daripada family tu, daripada Along tu yang berkeras macam tu. Setahu saya patut dah ada tarikh tu perbicaraan, tapi rasanya macam tak ada pun. Kalau kita semua ada yang tak ada, perbicaraan tu boleh ditangguhkan, sebab mereka tak tahu dia punya prosedur yang sebenar kan. Kalau tak ada, orang yang tak ada kena sign borang persetujuan dan sebagainya kan. Jadi you tak boleh kalau setakat you seorang je nak tuntut, you seorang ada, yang lain waris tak ada, waris yang lain lepas hak, dia selalu tak nak ada pun kan. Aku dah lepas hak, buat apa susah nak pergi kan, contohnya kan. Dapat tak tahu sebab sekecil tu dah duduk pedalaman macam tu, macam mana nak pergi semua kan, semua nyusah kan. Jadi saya dengar memang benda tu tak bahaya di situ. Habis tak selesai. Dan isteri pun takut nak bertindak seterusnya. Okey. Jadi pengajaran dia tadi macam saya cakap, yang satu pengiraan faraid ni kena berhati-hati, dapat rujukan pakar dan double check lah. Macam kes ni kita pun kesal jugalah kalau authority yang keluarkan CJ faraid tu boleh buat salah yang major tu kan. Tapi masih kita tak boleh 100% salahkan dia, sebab manusia ke yang buat tu. Sepatutnya dia kena ada sistem untuk pastikan benda major error ni tak berlaku lah kan. Itu satu. Dan mana kita sendiri kena dapatkan ilmu faraid, kena tahu pengiraan tu untuk double check, bukan setakat terima surat bulat. Itu bukan first time case berlaku macam tu. Kami ada case macam tu, tapi bukan sebab mahkamah syariah, tapi sebab pegawai pesaka kecil juga. Sebab pegawai pesaka kecil dia sepatutnya boleh buat pengiraan sendiri kan. Dia tak payah refer dapatkan CJ faraid untuk pesaka kecil. Tapi ada juga yang buat silap kira pun ada juga. Kami pula terpaksa tegur balik. Okey, itu satu. Kedua, yang paling kritikal sekali adalah wasiat. Kena faham betul-betul apa tu wasiat ni. Tak ada masalah buat wasiat. Tapi kalau contohnya patut dia buat wasiat tu kalau
dia nak tinggalkan harta kepada anak angkat dia. So, sekarang tak pasal-pasal anak angkat dia pun tak dapat apa-apa, kan? Tak ada bahagia apa-apa. Isteri pun tak dapat juga sekarang ni, tergantung dia punya tak urus pusaka tak selesai juga kan. Duit-duit masih terbuku lagi. Okey. Dan sebenarnya kena faham wasiat tu. Wasiat ni macam saya cakap, kalau betul-betul kita nak bersedekah kepada bukan waris. Kalau kita tak ada anak, nak kasih ada anak angkat, kalau ada angkat, ataupun nak kasih anak buah, kan? Ataupun kalau kita ada anak lelaki, perempuan ke lelaki saja ke, kita nak kasih pada adik-beradik kita. Adik-beradik kita bukan waris, itu boleh. Bila keadaan itu adik-beradik jadi bukan waris, kalau kita ada anak lelaki contohnya, kan? Ataupun kita ada ayah, kan? Okey, so benda-benda itu kena faham faraid kita, dan kena faham konsep wasiat tu. Okey. Kita hanya boleh buat wasiat jika sebab tu, dan juga jika betul-betul kita tak mampu nak buat dokumen yang lebih lebih kata advance lah, lebih senang cakap lebih mahal lah senang cakap, macam dokumen hibah ke dan sebagainya, kan? Okey, tapi kadang-kadang kena tengok mana yang penting tidak, kritikal tidak. Sebab kalau betul-betul kritikal, macam kes macam arwah tadi kan, dia tak ada anak semua dan nak kasih pada isteri, saya nasihatkan kalau orang ada kes macam tu, pastikan buat dokumen hibah, bukan setakat wasiat. Kalau nak buat wasiat ni tak ada masalah. Kalau katalah kita ada anak lelaki, anak perempuan, hubungan pun baik, harta pun tak banyak, kan, insya-Allah dia tak gaduh-gaduh, dia jenis dengar cakap, kan, mak bapak kita pun mungkin tak ada lagi, ataupun kalau ada pun jenis yang hubungan baik dengan kita, dengan pasangan kita, kan, itu tak ada masalah. Dan mungkin kita pun tak mampu nak buat dokumen yang lebih mahal, kan. Okey, tetapi satu je teguran saya adalah di luar sana ramai orang buat wasiat yang sangat mahal, sangat mahal, sampai beribu-ribu ringgit, sangat mahal. Ada yang saya tahu sampai 2-3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, ada sampai boleh maksima 12 ribu hanya untuk buat wasiat saja. Dan kebanyakan orang buat wasiat kepada waris dia. Memang macam-macam tulis pesanan lah bagai, kan, harta. Tapi kena faham, bukan harga ukuran dia, adalah dia punya fungsi tu, dia punya fungsi dia tu. Okey, alright. So itu saja cerita saya, panjang pula malam ni, kan. Jadi kita ambil iktibar tu, merancang, merancang itu penting, merancang gunakan dokumen betul, Kalau perlukan bantuan boleh hubungi mana-mana penerima pusaka, Okey, itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat malam. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.